Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda yang sedang menonton live Facebook sekarang ini di Facebook Perlis FM untuk episod ketiga Ngopi. Ini dia Gebang Orang Perlis. Okey. Jadi untuk hari ini kami bersiaran secara langsung menerusi Facebook Perlis FM juga dan bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang mana tidak asing lagi di negeri Perlis. Ada yang panggilnya Cikgu Yaakob, ada yang panggilnya Pak Akub, ada yang Pak Akub, macam-macam gelaran. Jadi saya bersama dengan Cikgu Yaakob lah dengan saya lebih senang lagi. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Atikah. Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara orang tua-tua. Okey, jadi kita sebenarnya memang terlalu banyaklah. Kalau saya sendiri secara jujurnya dari dulu saya panggil Cikgu Yaakob. Iya. Tapi mungkin Cikgu boleh kenalkan lagi gelaran-gelaran ataupun yang mana lebih mesra lah untuk Cikgu bersama dengan penonton-penonton sekarang ni Cikgu. Silakan. Baik, terima kasih Atikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk orang Perlis, salam sejahtera Malaysia. Saya nama betul dalam surat beranak Yaakob Abdul Aziz. Disebabkan oleh perkhidmatan saya dalam bidang pendidikan. Sebagai guru, orang panggil cikgu lah. Cikgu ni sampai pencen orang panggil cikgu, Cikgu Yaakob. Tapi ada juga yang panggil generasi muda, kan, panggil anak cucu tu panggil saya Pak Kop. Ada yang panggil Cak Kop. Tapi kalau nama pena saya dalam karya-karya seni di awal dulu JM Akobe. Oh, JM Akobe. Ya, Jiwa Merana Akobe. Wow. Jadi bolehlah panggil apa saja. Kan, asalkan bunyi kop. Asalkan bunyi kop. Jangan bunyi lagu lain je. Jangan bunyi lingkup. Jangan. Okey, itulah. Kiranya sesiapa saja yang mengenali Cikgu Yaakob atau Pak Kop ke, semuanya ada nama yang tersendirilah yang mereka panggil kat Cikgu Yaakob, Iya, kan? iya. Okey, jadi kita nak tanyalah Cikgu. Saya panggil Cikgu lah ya. Boleh. Nah, kan. Panggil Cikgu. Kita nak tanyalah Cikgu Yaakob, yang mana kita juga kenal Cikgu Yaakob yang banyak mengacarakan majlis. Sejak bila bermulanya dan mungkin Cikgu boleh kongsikan antara pengalaman mengacarakan majlis. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Atikah. Saya mula mengacarakan majlis ni sejak tahun 1981. Jadi kalau nak cerita tu mungkin perlu 38 tahun lah. Tapi disebabkan oleh segmen Pendek kan Cikgu, pendek. Disebabkan oleh segmen ni hanya 30 minit, saya akan cuba ringkaskan. Segala-galanya bermula di Sarawak. Apabila saya dihantar untuk bertugas di Sarawak sebagai seorang guru, dan saya berkhidmat di SMK Bandar Kuching nombor 1. Kalau ada orang Sarawak yang menonton live FB Perlis FM ni, hai orang Sarawak, apa khabar kita tak? Harap kita orang semua sihat-sihat. Wow. Sarawak lah yang mengajar saya. Ya, Sarawak yang memberi pendedahan pada saya, yang memberi pengalaman pada saya dalam 3 bidang yang saya cuburilah seiring. Guru itu hakiki saya, jawatan hakiki saya, pengacaraan, lepas itu seni visual, melukis, dan juga bidang lakonan. Jadi apabila saya sampai ke Sarawak tahun 85 itu, ya, sebelum tu 81 itu saya ialah mengacara rumah-rumah kenduri di kampung, kan. Apabila saya dihantar ke Sarawak, gaji kecil, boleh balik setahun sekali. Jadi untuk mengisi banyak cuti, zaman ni cikgu banyak cuti lah, orang dah cikgu ni banyak cuti lah, kan. Penggal pertama, penggal kedua, akhir tahun. Jadi saya tak balik lah sebab tiket mahal. Jadi saya menyertai grup teater, grup teater di Sarawak. Jadi teater moden, grup teater bangsawan. Jadi entahlah tak semena-mena, ya, mungkin ada penerbit, kan, ada penerbit daripada RTM Kuching pada masa tu yang boleh tengoklah, sebab bukanlah saya bukan handsome lah, kan. Anak saya handsome lagi, dia kata anak saya handsome lagi, tapi jangan sebut lah. Nanti dia perasan. Dia tak tahu. Sebab mungkinlah orang kata dia tengok ada
saya ni ada sikit karakter lah kot. Ya. Nak kata kacak si kacak gila. Si kacak gila. Orang kata kacak gila tu yang saya orang. Ya. Tapi mungkin menyenangkan kan, Ya. manisnya ada. Manisnya ada. Jadi kita, cikgu you try. Kan kita nak buat apa tu Selamat Pagi Malaysia, saya Sarawak. Kita cari stand upper, kita cari pengacara. Lepas tu saya try lah pergi audition. Akhirnya alhamdulillah saya dapat di penghujung 80-an. Masa tu saya pengacara Selamat Pagi Malaysia dari RTM Kuching, RTM Kuala Lumpur, Tamimi Serigar, Datuk Ahmad Tamimi Serigar, seorang kawan saya. Lepas tu berkembang terus pula kepada beberapa segmen rancangan hiburan terbitan RTM Kuching. Pada masa itu RTM Kuching ada slot khas. Tak salah setiap petang di RTM 1 setiap petang Sabtu dan petang Ahad. Ada beberapa rancangan hiburan. Ya. Saya lah jadi pengacara. Wow. Jadi dapatlah merasa kerlipan lampu pada masa itu. Jadi di situ Ya, saya dari bermula situ. sebagai pengacara dulu. Kan? Kira dalam mengacara tu juga macam cikgu cakap pergi uji bakat, semuanya lakonan pun teater semua bermula daripada situ. Iya, bermulanya sih. Sebab, yalah orang kata apa, tak tahulah mungkin segala perjalanan hidup saya ni, orang kata telah diatur. Ya. Kan, qada dan qadarnya. Ya. Saya menerjunkan diri saya dalam orang kata apa, 3 bidang ni. Jadi cikgu dapat rasakan tak, aku ni boleh jadi pelakon rupanya. Ada tak? Ke memang daripada awal cikgu memang minat dalam bidang lakonan ke macam mana cikgu? Dulu saya generasi remaja 70-an. Kan? Memanglah pada masa itu kita tengok TV hitam putih. Ya. Kan, hitam putih. Memanglah kan setiap orang nak jadi pelakon. Ya, Kan? betul. Bila tengok P. Ramlee, bila tengok Nadia Ahmad, satu hari aku akan jadi. Kan? Saya pun, yalah, saya budak kampung. Ya. Gunung Kriang, Kedah memang hulu lah pada masa itu. Jadi bermimpi saja, berangan-angan saja. Memang saya rasa laluannya terlalu sukar Ya. bagi seorang anak kampung untuk pergi ke bidang itu. Ya. Ya? Terlalu sukar. Betul. Kan? Dan kita pun tak ada orang kata apa pendedahan kan, tak ada pendedahan, tak ada kenalan yang boleh orang kata merapatkan diri kita dengan bidang itu. Hanya mimpi dan angan-angan saja. Ya. Jadi entahlah orang kata apa, alhamdulillah bila saya sampai Sarawak, orang Sarawak membuka laluan untuk saya orang kata apa menyertai 3 bidang ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih orang Sarawak. Kacak kita dek. Wah, itu dia antara orang cakap lonjakan mula itulah. Iya, Untuk terlibat dalam bidang pengacaraan ni. Tak sangka dari orang Perlis ni mulanya di Sarawak juga. Yalah, saya pun terkejut juga. Ya kan? Itulah rezeki tu kita Rezeki, tak jangka tak kan? segala perjalanan hidup kita Ya. memang telah diatur, tertulis. Betul. Kan? Sejak orang kata apa azali. Betul. Bahawa perjalanan hidup kita begini. Kan? Jadi itulah bermula daripada pengacara di TV, barulah saya bergerak pengacara untuk acara-acara rasmi kan di Sarawak. Lepas tu 96 saya balik ke Perlis kan, balik ke Perlis. Lepas tu mana orang kata apa ruang untuk saya. Ya. Ruang untuk saya mengacarai majlis acara-acara di peringkat jabatan kerajaan negeri dan juga sampailah ke istana itu semakin terbentang lah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sampailah ke hari ini, jadi saya rasa saya dah terlalu tua untuk berada dalam bidang pengacaraan ni, jadi saya pilihlah. Ya, saya pilih yang sesuai lah dengan orang tua kan. Kalau jabatan, ada satu jabatan baru ni dia sambut Jubli Mas 50 tahun, Ya. sesuai lah panggil saya kan. Yang Tapi, Mas. Mas kan, dia kena panggil warga Mas. Jadi sekarang ni saya lebih banyak menumpukan perhatian saya kepada bengkel-bengkel pengacaraan. Ya. Ya. Hasrat saya, niat saya orang apa
di penghujung usia ni saya dapat melahirkan Betul. ya, ramai pengacara, juru acara, moderator untuk negeri Perlis ini. Ya. Dan saya setakat ni saya rasa hampir 5 jabatan dan juga IPT yang menjemput saya kan untuk saya memberi bengkel ya, bimbingan, asuhan. Memang dah hebat lah. Ya. Ya? Memang yang ada di beberapa jabatan IPT itu memang dah hebat ya. Cuma kita orang kata apa, touch up sikit-sikit. Ya. Kita touch up sikit-sikit. Alhamdulillah saya dah melihat beberapa orang kata apa, sosok pengacara ni telah dapat mengemudi beberapa acara peringkat negeri dan kebangsaan di Perlis setakat ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Memang kita memerlukan orang lama lah yang berpengalaman dalam dunia pengacaraan untuk membentuk dan menghasilkan pengacara-pengacara untuk generasi yang baru kan. Okey, itu kalau dari cerita tentang macam mananya terlibat pengacaraan. Okey, jadi kita nak tanya sebab sekarang ni negeri Perlis kan riang-ria warna-warni dengan lukisan dan sebagainya. Kita tak dapat nafikan itu kerana hari ini Cikgu Yaakob ni sebenarnya merupakan presiden juga untuk Persatuan Pelukis Negeri Perlis. Jadi mungkin Cikgu boleh kongsikan bagaimana pula boleh tercetusnya idea untuk adanya seperti Kanga Street Art dan lukisan-lukisan itu, dan kenapa lukisan seseorang itu berada di situ dan sebagainya, dan apa objektif untuk lukisan-lukisan ini bagi Persatuan Pelukis Negeri Perlis sendiri, Cikgu. Baik. Saya ni banyak berjalan lah. Kan? Banyak berjalan di Semenanjung, di Sabah Sarawak dan juga beberapa lokasi lain di luar negara. Saya tengok semua negeri ada street art. Kan? Beberapa kota raya di luar Malaysia yang saya lewati ada street art. Tapi Perlis tak ada lagi. Ya. Perlis tak ada lagi. Jadi saya dengan tim saya Persatuan Pelukis Perlis cuba cari jalan. Kan? Apa yang kita boleh buat? Kan? Dengan kekuatan yang kita ada, alhamdulillah kebanyakan lebih dari 90% ahli-ahli Persatuan Pelukis Perlis terdiri daripada guru-guru pendidikan seni visual. So kita okey, mari kita duduk, kita bincang apa yang kita boleh buat untuk Perlis. Okey, kita buat street art. Ya. Kan? Malulah. Kan? Perlis tak ada street art. Kan? Kedah ada, Penang. Dah ada dan gah seluruh dunia. Perlis tak ada apa. Kan? Jadi kita duduk, kita discuss, brainstorm. Apa kena buat? Okey, di mana tempatnya? Okey, dapatlah tempat. Tempat yang suatu ketika dulu suram, muram, lorong, tanpa jiwa, orang kata apa. Kan, sunyi, ada jenayah-jenayah kecil kan, malam-malam. Jadi kita dapat lorong tu. Ini kita bincang balik dengan beberapa pihak. Okey, masalahnya bajet. Kan, nak buat street art kena ada sedikit bajet. Kan, kena ada sedikit dana. Jadi kita bincang. Alhamdulillah kebetulan pada tahun 2016 itu masa tu saya sebagai ketua unit co-curriculum di Jabatan Pendidikan Perlis diberi tanggungjawab untuk jadi orang kata tuan rumah Festival Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi di kesempatan itu kita bincang mana setiap negeri kena hantar 4 orang. Setiap negeri kena hantar 4 orang murid-murid yang boleh melukis. Selain daripada orang apa pelajar-pelajar yang terlibat dalam muzik, dalam tarian, dalam teater, saya nak 4 orang. Kan, 4 orang yang boleh melukis. Jadi di situlah 2016 itulah titik mulanya orang kata apa Kanga Street Art 1.0 kan. Tapi tempat tu masih tak berapa kuat lagi, kan, tak berapa mencengkam lagi, tak dapat nak tarik orang lagi kan, sebab kita bajet kita kecil dalam masa itu kan. Jadi 2016 berlalu, kita duk cari dana. Mana kita nak cari dana kan untuk kita mantapkan lagi street art itu. Akhirnya alhamdulillah lah, selepas itu sebelum Covid 2019, sebelum PKP, kita dapat dana daripada Kerajaan Negeri. Terima kasih Kerajaan Negeri Perlis yang memahami orang dapat iltizam dan kehendak kami kan untuk orang kata mewujudkan
street art di Negeri Perlis ni. Jadi kita bermula di situ. Ya. Dan di situlah lahirnya 2019 lahirnya Kanga Street Art 2.0 seperti yang kita lihat ada sekarang. Jadi kita amat berbesar hati atas keprihatinan kerajaan Negeri Perlis yang percaya, yakin yang kita anak-anak Perlis boleh buat street art seperti mana di negeri-negeri lain. Dan macam dikatakan tadi, konsep kita mengapa letak ikon-ikon kita. Betul. Kita cuba nak mengembalikan kan nostalgia. Kita sekarang ni kalau tengok nostalgia tu kita cepat leleh. Betul. Throwback. Kita throwback. Yeah. Jadi kita kata okey, kita cari apa dia nostalgia orang Perlis. Maka kita pilihlah beberapa ikon yang tahun 70-an, 80-an itu yang ada di Negeri Perlis. Tokoh dari segi tokohnya. Jadi kita pilihlah tokoh apa tu Mamak Putu Mayur kan. Tokoh Kadang-kadang benda-benda Awang tak sedar Batik. itu adalah tokoh. Yes, sebenarnya, yes. kan? Siapalah mereka pada waktu itu. Tetapi bila kita lahirkan, visualkan dia pada dinding itu, kita melihat, saya dapat banyak feedback. Dalam Facebook ni kita dapat, dalam media sosial, saya dapat banyak feedback. Bahawa memang Samad Putu Mayung ni cukup terkenal. Betul. Terutamanya di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Ya. Kan? Dia menjadi orang apa rakan bual. Dia kadang-kadang dia menjadi penasihat, memberi nasihat. Kadang-kadang ada juga yang nak tinggal beg. Tak tahulah nak pergi dating kan, nak pergi shopping kan, tinggal beg. Jadi orang kata apa itu bagi kita itu ikon ataupun hero yang tak didendang. Jadi kita angkat Awang Patil, pengelipur lara yang orang kata apa hanya satu saja dalam dunia. Awang Patil hanya satu, the only one in the world. Itu tagline dia. Kita angkat dia. Lepas tu kita angkat juga dalam bidang muzik, The Buglers. Johan Juara Kugiran 1973. Orang Perlis hebat. Kan, orang Perlis hebat. Jadi orang segala nostalgia, dalam nostalgia itu ada heritage dia, ada warisan dia. Jadi itu cepat menyentuh, kan? Ramai yang dah mula datang. Saya itu kita wujudlah orang kata apa pot nostalgia. Kan station bus lama dulu. Kan lepas tu orang kata apa satu lagi ikon kita yang hebat iaitu Allah yarham Yusri Idu. Kan? Yusri Idu. Jadi itu empat tokoh yang kita angkat dulu. InsyaAllah selepas ini kalau kita ada sedikit lagi dana, kita ada ruang dinding, mungkin banyak lagi tokoh-tokoh dalam sokan. Ada ramai dalam sokan, dalam muzik lagi pun ada kan. Jadi orang kata apa penghuni jalanan. Kan yang tak perlu saya sebutkan nama. Betul. Tapi mungkin dah terlintas di akal fikir tuan-tuan yang mengikuti program ini berapa lagi orang kata apa ikon-ikon jalanan di Perlis yang boleh kita angkat. Ya, Upin Ipin. Arwah Upin Ipin kan yang perlu kita angkat. Jadi itulah. Jadi kita gabung, kita blend semua sekali dalam street art tu. Tadi heritage, icon, and then kita masukkan elemen sikit Perlis Jauh Park. Yang Perlis yang terkenal kan, yang tersembunyi, permata yang tersembunyi, hidden. Kan? Hidden. Lepas tu kita angkatlah pesona keindahan Negeri Perlis. Jadi setakat ini alhamdulillah ya, Kanga Street Art 2.0 orang kata apa yang dulu tak ada apa-apa, sebuah lorong yang sepi tanpa jiwa, hari ini bernapas ceria. Dan orang kata apa, saya ingat dan saya yakin orang kata apa semua orang kalau main ke Perlis akan cari Kanga Street Art 2.0 insyaAllah. Dan doakan kami orang kata apa, selain daripada Kanga Street Art 2.0 tu, kita juga ada Arau Street Art. Ya, Arau Street Art yang kita angkat orang kata apa legend. Kan, banyak kita angkat legend dalam bidang perfilman. Ya. Kita angkat Tan Sri P. Ramlee, Seniman Agong, dan beberapa tokoh lain pada waktu itu.
Wow, itu dia dah meremang saya dengar tu. Bagaimana tercetusnya Hanga Street Art dan lukisan-lukisan yang mewarnai negeri Perlis. Baik, cikgu, kita nak berehat sat. Okey. Sambil-sambil kita nak nikmati Saville Latte ni, Okey. kita sama-sama saksikan VT ini. Jom saksikan. Cuba cikgu. Cakap sudah, sudah. Apa yang hang buat ni tak akan kekal. Hang dah tengok macam mana bini aku nak mati pun susah. Dah lama aku tunggu saat macam ni. Aku nak berdepan dengan hang. Baik saya. Bukan dekat jadi suami. Jadi pelindung, jadi pemimpin untuk membawa dia ke jalan. Aku tak suka dengan perangai orang luar itu. Hei! Jangan kacau kerja aku dulu. Kalau setakat masuk hutan tu, saya boleh. Berapa banyak bantuan, pertolongan yang kau taburkan pada orang kampung ni? Pada aku, kau tetap orang luar. Dalam kemeluk berenang-renang, ke tepi tengah depan belakang. Itu dia sedutan VT sebentar tadi. Sedap cikgu, Saville Latte? Wow. Kopi Aromanya? aroma cukup memberangsangkan. Thank you, Saville Latte. Ya. Boleh saya minum? Boleh cikgu. Sambil-sambil kita nak sembang, memang Ya. kita lah dengan tema ngopi kita ni kan. Yes. Okey, tadi ni kita dah tengok VT ni antara sedutan-sedutan lah yang telah pun cikgu lakonkan. Tadi ni cikgu dah kongsikan sebenarnya dalam masa pengacaraan tu bagaimana cikgu termasuk juga dalam bidang lakonan kan. Jadi mungkin sekarang ni cikgu boleh kongsikan tentang cabaran dalam dunia lakonan ni, dan saya tengok sekarang walaupun cikgu berpencen, kan, cikgu masih aktif dalam lakonan. Jadi apa cabaran-cabaran yang mungkin cikgu boleh kongsikan dengan penonton? Maafkan saya. Cabarannya banyaklah kalau nak jadi pelakon kan. Seperti mana perjalanan saya dalam lakonan tadi pun juga bermula di Sarawak. 1986 tak salah saya. Macam tu juga kebetulan orang kata apa, sebab muka saya ni mungkin muka orang tengok kesian lah aku tu. Kan? Pasal apa nak kesian? Bukan saya ada handsome, manis sementara kan. Tapi orang kesian. Seorang director dia terjumpa saya. Ya. Aku kena kasih abang Cikgu Yaakob. Arwah M. Osman. Cikgu, kami sedang mencari seorang hero untuk drama itu, the first drama untuk TV3 shooting kat Sarawak. Cikgu, you try? Baik, saya kata, siapalah saya kan? Saya orang teater. Pada masa itu saya orang teater. You try? Kan? Saya yakin you boleh. Kemudian saya pergi audition. Dapat. Jadi hero. Okey lah cikgu jadi hero, taklah kesian. Itulah mungkin kebetulan orang kata pertemuan, momen, titik pertemuan tu kan yang menyebabkan saya terjun ke dunia lakonan tu bermula di situ. Orang kesian saya kan. Bukan kesian lah, mungkin mudah didekati kot. Betul, Kan? disenangi. Mungkin dia dah nampak dah apa yang ada Ya. di sebalik orang apa tubuh badan fizikal saya tu. Kan? Jadi terus jadi hero. Ya. Drama apa Melangkah Adat. Drama pertama Sarawak untuk TV3. Lepas tu teruslah 1988 saya jadi pelakon pembantu Anak Sarawak arahan Datuk Rahim Razali. Lepas tu bermulalah orang kata apa perjalanan karier saya dalam lakonan drama dan filem di Sarawak. Terima kasih Sarawak. Sarawak amat memberi orang kata apa makna yang cukup besar dalam perjalanan hidup saya. Lepas tu teruslah beberapa lagi hero. Hero juga. Okey. Jadi hero. Kan? Jadi hero dengan saudara Mia Hashim Manap, director hero, dengan Mak Nani, Rosani Jamil, Datin Rosani Jamil. Jadi itu sampailah saya balik ke Perlis pun orang kata apa masih jadi hero dalam beberapa drama. Tapi setelah saya orang kata apa ditarik untuk berkhidmat di Jabatan Pendidikan dengan orang kata apa beberapa kekangan tadi ini, orang kata apa saya agak mengendur. Tapi selepas pension ni saya laju balik. Selepas pension ni saya laju balik. Boleh kata orang kata apa
tak larat juga lah. Ya. Bukan maksudnya tak larat nak tu, sebab kita pun faktor usia kan. Ya. Kan? Itulah cabaran yang Cabaran dapatkan. kan. Cabaran nak cerita kat tuan-tuan dan perempuan, adik kakak yang sedang menonton live FB Malaysia FM ni. Berlakon tu tak mudah. Berlakon tu mudah. Lakon tu mudah. Cuma menunggu untuk saat kita dipanggil ke set itu yang sukar. Ya. Kena tunggu lama. Berlakon kadang-kadang 2 minit lah. Dalam satu hari tu 2 minit, 3 minit kan. Tapi kita kena datang daripada pagi. Kan, tunggu. Kan? Untuk memberi komitmen itu. Jadi itu cabaran dia. Betul. Setengah orang tak sabar menunggu. Tak sabar menunggu. Saya ingat lagi. Allahyarham Mahmud Jun. Mahmud Jun kata, apa cabaran Pak Mahmud dalam lakonan? Dia kata, saya terlibat 40 tahun. Saya berlakon 5 tahun. Saya menunggu 35 tahun. Menunggu di set. Jadi kena kuat. Siapa yang nak masuk dalam bidang ni kena kuat. Ya. Kena kuat semangat. Sabar banyak-banyak. Betul. Kan? Menunggu di set itu cabaran kan. Selain itu, itulah orang kata apa, penghayatan kita untuk karakter dan sebagainya tu kan. Itu juga cabaran. Betul. Lepas tu kita juga terpaksa mengharungi masa pengembaraan lah. Kalau siang okey lah. Kalau malam itu saya pernah melalui beberapa orang kata apa, pengembaraan yang kita berhenti azan pertama subuh. Malam, kita berjaga malam kan. Jadi itulah cabaran bila dah di peringkat orang kata apa, usia sebegini itu, cabaran itu nak melawan kudrat yang ada dengan peranan yang diberikan itu, orang kata apa, agak hebat lah. Kan? Dan sekarang pun saya masih lagi orang kata apa, terlibat kan, dengan pengembaraan semasa sebuah filem. Saya baru balik saja daripada Kuala Kerai dan Dabung. Sebuah karya Osman Ali, sebuah karya yang hebat. Lepas tu lepas ni saya akan sambung pula di Pulau Langkawi. Lepas tu dalam masa yang sama, dalam beberapa hari ini juga, saya banyak terlibat dalam, dia panggil TVC lah, TV komersial. Kan, TV komersial, iklan, promo, untuk media sosial banyak. Betul. Kalau nak ikutkan terlalu banyak, tak sempat lah kalau kita nak ikutkan masa bersama dengan Cikgu Yaakob. Saya pun saya kata tadi 35 tahun. Itulah 35 tahun. Memang tak cukup kalau 30 minit ni bersama. Okey. Jadi InsyaAllah untuk masa-masa yang akan datang kita akan bersama dengan Pak Kop lagi. Mungkin Pak Kop ada ucapan untuk penyokong-penyokong Pak Kop yang selalu like, comment and share untuk karier Pak Kop. Silakan. Baik, terima kasih Adika. Saya terlalu berbesar hati, sentiasa terharu, kan. Orang kata apa, pada sahabat-sahabat saya, follower saya kan di media sosial, yang orang kata apa, tak pernah berputus asa kan, untuk like, untuk share, untuk komen. Dan kadang-kadang ni, yalah, kalau yang saya tak reply komen tu, minta maaf banyak-banyak lah kan. Sebab orang kata apa, jari jemari saya tidak sepantas dulu untuk menaip di atas keyboard handphone yang kecil kan. Saya hanya menggunakan 2 jari ni ya. Jadi saya like balik tu apa komen sahabat-sahabat saya tu kan. Itu orang kata apa, tanda saya cukup berbesar hati, cukup menghargai, dan semoga silaturahim kita sama ada secara fizikal dan juga di media sosial akan terus berkekalan. Hidup ini jangan dianggap mudah. Betul. Tetapi kita permudahkan urusan orang lain, insya-Allah orang akan permudahkan urusan kita. Itu dia Cikgu Yaakob. Bukan biasa-biasa tetamu kita pada hari ini, seorang yang luar biasa. Dan saya juga nak ucapkan tahniah daripada KPRS FM di mana Cikgu menerima anugerah Seni Budaya 2023. Tahniah kami ucapkan untuk Cikgu. Alhamdulillah. Semoga Cikgu terus mewarnai, berkarya dan memberikan inspirasi kepada generasi-generasi yang akan datang. Oh, saya terlupa nak menyebut Atika. Ya, silakan. Tagline kami, Tagline. Persatuan Perkenian Perlis, untuk saya kongsi bersama dengan anda semua. Jom warnai Perlis.
Jom warnai Perlis bersama dengan Pak Kop dan juga di Ngopi Perlis FM. Terima kasih Cikgu untuk perkongsian yang cukup bermakna pada hari ini. Dan terima kasih kepada penaja lokasi kita pada hari ini di Seville Cafe. Terima kasih untuk Idans Design. Terima kasih untuk kru-kru yang terlibat untuk menjayakan Ngopi. Dan insyaAllah nantikan Ngopi di episod yang berikutnya dan agaknya dekat mana pula lokasi yang berikutnya Cikgu. Terima kasih kepada Tuan Pengarah baru Ya. yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih. Okey, dan sampai kita berjumpa lagi Cikgu. Jom kita ngopi. Ni dia Cikgu. Nindia, gebang orang pelih.